Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa man ittaba'ahu wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطاء تواب أو كما قال رسول الله صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang dimuliakan lagi dirahmati Allah, tuan-tuan imam, barisan kepimpinan dan pengurusan masjid yang diketuai oleh Yang Mulia Datuk Pengurusi, Timbalan Pengurusi, ahli-ahli jawatan kuasa, seterusnya para pegawai-pegawai masjid, para muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat jamaah maghrib yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, sekali lagi kita diberi keizinan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu di rumahnya, di masjid kita pada malam ini, dan kita telah melaksanakan solat fardu maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengurniakan keberkatan dan memberi kepada kita fadilat-fadilat seperti mana dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui lisan baginda sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberi dijauhkan daripada sifat munafik, dijauhkan daripada api neraka. Kita mendapat 27 darjat, kita berada mendapat pahala haji dan pahala umrah di mana yang dijanjikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Dan mudah-mudahan nikmat-nikmat yang dikurniakan kita dapat gunakan untuk pengurusan kehidupan kita yang boleh menjadikan kita bertambah diberkati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam terhadap junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa kepada kita satu agama yang dinamakan Islam. Dan inilah satu-satunya agama yang diterima apabila kita akan berhadapan dengan Allah di negeri akhirat kelak. Kita tidak boleh mendakwa sebarang dakwaan, kerana Allah Ta'ala telah mendatangkan Rasul, dan Rasul itu pula datang dengan membawa bukti-bukti, dengan mukjizatnya, dengan Al-Qurannya. Dan agama ini pula telah diakui sebagai yang sempurna, maka kita tidak ada hujah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti, melainkan kita menjadikan Islam ini sebagai nizam ataupun way of life kita dalam pengurusan kehidupan kita, maka insya-Allah kita akan selamat di dunia dan juga di akhirat. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, Inna dina indallahil Islam, agama yang diterima di sisi Allah hanyalah agama Islam. So tidak ada sebarang alasan untuk kita menyatakan bahawa agama-agama yang lain juga diterima di sisi Allah. Allah sebut terang-terang bahawa agama Islam sahaja yang diterima di sisinya. Jadi alhamdulillah, kita bersyukur kita sudah berada di dalam agama Islam, dan mudah-mudahan agama ini menjadi lebih kukuh dan lebih kuat dengan kita dapat maklumat ilmu, dengan kita yakin dengan agama ini, dan ia lebih kuat mencengkam di dalam jiwa kita sehingga tak mungkin akan dilucutkan, terutama sekali akidah kita. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sambung pengajian kita dalam kitab Al-Kabair, dan malam ni kita masih membincangkan isu orang-orang yang meninggalkan solat, iaitu termasuk di dalam dosa besar yang ketiga. Dosa besar yang ketiga iaitu meninggalkan solat. Jadi kita masih membincangkan dosa yang keempat, meninggalkan solat. Dosa besar yang keempat.
Baik, malam ni kita sambung berkaitan dengan hukuman-hukuman ataupun balasan-balasan yang Allah Ta'ala sediakan untuk mereka yang meninggalkan solat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, di dalam kitab Kaifa Mu'amalatu bil Hukam, bagaimanakah kita nak berurusan dengan pemerintah. Nabi kita meletakkan satu penanda aras. Seorang pemimpin itu kita kena taat selagi mana dia menunaikan solat dan mengeluarkan zakat. Tapi apabila seorang pemimpin itu sudah tidak melaksanakan solat, iaitu meninggalkan solat, maka dicabut ketaatan. Boleh kita menyalahi dia. Maknanya solat ini satu penanda yang sangat tinggi yang Allah Ta'ala bagi, dan dia merupakan amalan yang paling mulia lah, yang paling tinggi di dalam agama kita. Sehingga Nabi menyebutkan al-farqu bainar rajulain wa tarkus salah. Perbezaan di antara seorang lelaki itu dengan lelaki yang lain ialah meninggalkan solat. Jadi maknanya solat ini satu penanda aras yang sangat tinggi yang agama kita sediakan. Baik itu kita tengok agama kita menyediakan hukuman-hukuman, balasan-balasan yang amat berat bagi mereka yang mengabaikan solat. Sehingga disebut man tarakas salatu muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, sesungguhnya dia telah kafir, dia telah kufur. Maknanya solat ini benda yang sangat pentinglah dalam kehidupan kita. Baik, qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'na wa iyyakum bi ulumihi fi mudaran insyaallah minal aminin. Berkata Ibnu Hamz, tidak ada dosa yang lebih besar. Ibnu Hamz al-Andalusi, salah seorang ulama Andalus, ulama Spanyol. Tidak ada dosa yang lebih besar sesudah syirik kecuali bagi orang yang mengakhirkan solatnya. Kata Ibnu Hamz, tidak ada dosa yang lebih besar sesudah syirik kecuali bagi orang yang mengakhirkan solatnya dari waktu yang sebenar. Kalau ikut pendapat Ibnu Hamz ni, orang yang mentakhirkan solat, melambatkan solat juga termasuk mereka yang melakukan dosa. Atau dia membunuh seorang mukmin dengan cara yang tidak benar. Maknanya dia punya dosa meninggalkan solat ini ataupun mengakhirkan solat ini sama taraf, sama dengan orang yang bunuh orang yang beriman, orang mukmin. Tu dia punya kategori dosa dia, maknanya high class betul lah dosa dia. Sehingga disamakan meninggalkan solat tadi atau mengakhirkan solat tadi sama dengan membunuh jiwa mukmin. Sebab orang mukmin kalau dibunuh tanpa hak, maka dia kena hukum qisas, hukum hudud, dan hukum balas bunuh balik. Maknanya orang yang meninggalkan solat, dia tidaklah dibunuh, tapi maknanya sampai dia terkeluar daripada agama kita. Di sini disebut mengakhirkan, bukan dia meninggalkan, mengakhirkan aja. Kan mengakhirkan solat. Kalau dalam kitab solat kenapa kena berjamaah, orang yang dengar azan dia duduk dalam masjid, dia keluar daripada masjid waktu azan tu pun dianggap sebagai satu dosa. Kalau orang tengah azan kita keluar daripada masjid, maka dianggap sebagai satu dosa. Sebab benda ni sangat penting, terutama dalam solat berjamaah. Dan berkata Ibrahim An-Nakhai, Ibrahim An-Nakhai, barang siapa yang meninggalkan solat, maka sesungguhnya dia telah menjadi kafir. Demikian pula pendapat Ayub Al-Sakhistani. Dan berkata Aun bin Abdullah, ini tabi'in semua ni, tabi'in semua ni. Sesungguhnya seseorang itu jika telah memasuki alam kubur, maka yang ditanyanya adalah tentang solatnya. Awwalu man yuhasibu 'abduhu indal qabri wa huwa shalah. Perkara pertama yang akan ditanya di dalam kubur kita nanti ialah berkaitan dengan solat. Wa iza salahat salahat amal kulluh. Apabila dia solat dia okey, maka amalan dia yang lain pun okey. Ini Nabi jelaskan dalam hadis dia, siapa soalan yang pertama yang akan ditanya di dalam kubur ialah berkaitan dengan solat. Sebab apa? Ghalibnya orang yang melaksanakan solat mesti dia akan menunaikan perintah-perintah yang lain. Itu dari segi logik akal dia. Bila dia buat solat dengan baik, dia dapat melaksanakan, menjaga solat dia,
maknanya pekerjaan-pekerjaan yang lain pun dia akan jaga. Dia akan jadi orang yang amanah, dia akan jadi orang yang bertanggungjawab, dia akan menguruskan dunia ini dengan sebaik-baiknya. Sebab orang itu dia jaga solat. Sebab itu solat ini dia macam penanda aras lah. Kalau malaikat tanya solat itu selesai, selesailah yang lain. Sebab biasa ghalibnya orang yang solat ini dia mesti melaksanakan perbuatan yang lain dengan baik. Jarang kita jumpa solat tapi dia tak bertanggungjawab. Solat tapi dia tak menunaikan hak orang lain. Jarang kita jumpa. Kalau ada pula, ada juga. Di sini kita tengok bukan kesilapan solat itu, tapi kaedah dia menunaikan solat. Adakah solat yang dia tunaikan itu hanya dari sudut fiqh saja? Sah, batal, rukun apa semua? Ataupun dia mengambil falsafah solat itu? Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar itu adalah perbincangan sembahyang dari segi sudut falsafah. Kenapa ada rokok sujud yang selalu sebutkanlah kan? Kenapa kita diperintahkan buat tiap-tiap hari 5 waktu sehari semalam? Ada falsafah di dalamnya. Takbir ada falsafah dia, rokok ada falsafah dia, sujud ada falsafah dia. Kan? Jadi kalau kita menghayati erti falsafah solat, di samping kita menjaga fiqh dia, rukuk ni sah batal semua, maka pasti dia akan melahirkan individu yang berkualiti ataupun yang bertanggungjawab. Ini di segi logik. Sebab itu soalan yang pertama ditanya dalam kubur ialah tentang sembahyang, tentang solat. Sah solat dia, selesai solat dia, okey solat dia, maka malaikat kata apa? Maknanya amalan yang lain pun dia akan settle. Dia akan selesaikan dengan baik. Itu di segi logik. Tapi kalau solat bermasalah, maka yang lain pun dianggap bermasalah, maka dia akan susuli dengan soalan-soalan yang seterusnya ketika kita berada di alam barzakh. Baik. Maka yang ditanyakannya adalah tentang solatnya, dan itulah yang ditanyakan pertama sekali. Malaikat yang datang, soalan yang pertama adalah tentang solat. Jika telah lulus, maka dilihatnya pada amalannya yang lain. Dan jika solatnya tidak memenuhi syarat, maka amal yang lainnya tidak dilihatnya lagi. Maknanya bila lulus solat itu, amal-amal yang lain dilihat untuk sekadar menampung. Dilihat amalan itu secara sepintas lalu. Tapi kalau gagal sembahyang, maknanya orang ini hak lain pun dia tak buat. Tak payah tengok lah. Kan? Kalau solat tu gagal, maknanya hak lain tu memang tak buat lah. Macam kita cikgu lah. Kalau buka kertas pertama, dia jawab separuh aja. Kertas kedua tu kosong, kertas ketiga keempat, muka surat 3 ke 4, tak tengoklah. Memang dia tak buat tu. Dia pun kita pun boleh agak lah. Ini pun dah jawab pun separuh jalan ya. Lepas tu kertas kedua, muka surat kedua, Allah kosong. Surat 3 ke 4, pakai tadak lah kan. Saya baru lepas periksa kertas budak tu, saya tahu tu kan. Tengok ni buka memang betul-betul dia tak buat. Ini maknanya dia kaedah dia. Dia kalau dia solat dia okey. Dia tengok aja sekadar untuk menampung kekurangan solat dia tu. Tapi kalau solat dia tak buat, hak lain dianggap sebagai tidak buat. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan, jika seseorang solat pada awal waktunya, maka solat itu naik ke atas langit, merupakan cahaya sehingga berhenti di Arash, yakni wilayah kekuasaan Allah. Kalau solat itu memintakan ampunan untuk pelakunya, lalu solat itu memintakan ampunan untuk pelakunya sehingga ke hari kiamat. Solat yang kita buat tadi, dia akan menjadi juru cakap bagi kita untuk minta ampun di atas dosa-dosa kita. Dia akan minta ampun kepada Allah Ta'ala. Dan solat akan naik ke langit. Kita tahu waktu subuh, malaikat shift subuh akan turun. Malaikat yang malam dia akan naik, malaikat subuh akan turun. Kemudian dia ganti pula pada waktu asar. Sebab tu kita tengok kenapa dalam Al-Quran Allah sebut hafizu 'alas salati was salatil wusta. Jagalah olehmu akan sembahyang, solat-solat, dan was salatul wusta, dan solat pertengahan. Di antara 5 tu dia duduk tengah-tengah. Maknanya dia nak beritahu solat wusta ini, itu solat asar ini, solat yang sangat penting.
Karena di situ ada turunnya malaikat untuk membawa naik amal kita. Lepas tu dalam surah Al-Isra' pula solat subuh. Disebut kan, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan pada waktu pagi, bacaan waktu pagi maknanya solat subuh, kana mashhuda, sesungguhnya disaksikan oleh malaikat. Disebut dalam Al-Quran nak menunjukkan di antara 5 solat yang kita ada itu, ada solat-solat yang sangat penting. Sehingga kita kalau boleh, janganlah meninggalkannya. Lebih baik lagi kita buat sembahyang secara berjamaah. Bahkan sembahyang subuh, siapa sembahyang subuh dengan asar, disebut man salatal bardain faqad dakhalal jannah. Barang siapa di antara 2 kesejukan, maka dia akan masuk ke dalam syurga. 2 kesejukan itu dimasuk asar dan juga subuh. Jadi maknanya dalam kelima-lima solat itu ada solat yang sangat penting. Kenapa? Waktu itu malaikat akan bertukar shift, malaikat akan bawa naik amalan kita, dan solat ini akan minta ampun bagi pihak diri kita. Bukan maknanya solat yang lain tak penting, tapi dalam yang terbaik itu ada yang lebih baik. Macam dalam Rasul, 25 Rasul ada ulul azmi. Tapi hakikat kita la nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Kita tak membeza-bezakan di antara rasul. Walaupun Nabi Muhammad yang paling mulia, sayyidul ayyam anam, khatamun nabi, Nabi Muhammad nabi yang paling mulia, tapi kita tidak mengenepikan nabi-nabi yang lain. Begitu juga dengan solat, walaupun solat subuh, solat asar itu antara yang terbaik, tapi kita tidak mengenepikan solat-solat yang lain. Itu hakikat mukmin. Orang lain bila dia muliakan seorang rasul, dia tolak rasul yang lain. Bila dia minatkan rasul ini, dia tolak, dia tak percaya pada rasul yang lain. Kita anggap kesemuanya rasul itu mempunyai martabat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. So, sembahyang juga mempunyai martabat yang tinggi. Tetapi dalam tinggi martabat sembahyang tadi ada yang terbaik. Karena waktu itulah amalan kita akan dihantar kepada Allah. Inna Qur'ana kana mashhuda, bacaan dalam waktu pagi iaitu sembahyang subuh adalah disaksikan oleh para malaikat. Sebab itu disebut dalam hadis, bila kita buat soft kita tu selain daripada kita, ada bersama kita adalah malaikat. Bila kita amin, tu yang Nabi sebut, man waqafa ta'ammanu ma'al iman. Barang siapa yang amin dia berserta dengan imam, sama-sama serentak dengan imam, serentak juga dengan malaikat yang sembahyang sekali itu, ghafarallahu ma taqaddama min zambih. Allah akan mengampunkan segala dosa-dosanya. Maknanya benda itu penting. Benda ini sangat, kita kata kalau kita orang yang ada ilmu ni, kita ada orang yang mengaji ni, kita merasakan benda ini satu yang sangat penting dan sangat rugi untuk kita lepaskan. Kita mesti ambil benda itu. Sebab itu kita tengok tuan-tuan, banyak hadis kelebihan datang awal, kelebihan duduk soft depan, kelebihan angkat takbir bersama dengan imam. Itu semua adalah benda-benda yang sangat penting, yang mana akan menjadi sebab untuk kita diampunkan oleh Allah. Iaitu solat kita tadi akan jumpa dengan Allah dan minta pengampunan untuk kita. Orang yang diampunkan dosa, maka masuk syurga lah. Kan? Bila kita nak diampunkan dosa, kita nak masuk syurga. Kita memang masuk syurga bila diampunkan dosa. Sebab itu banyak hadis-hadis Nabi berkaitan dengan keampunan. Ghufira lahu ma taqaddama ma ta'akhkhara min zambihi. Diampunkan dosa yang dulu, dosa yang kemudian. Jadi benda ini sangat pentinglah untuk kehidupan kita, terutama kehidupan akhirat kita nanti. Baik. Sambil mengatakan semoga Allah melindungimu sebagaimana engkau telah menjagaku. Solat tadi akan bertemu dengan Allah, minta keampunan untuk kita dan minta Allah jaga kita. Ala dhaminallah, di atas jagaan Allah, jaminan Allah. Solat mohon kepada Allah supaya Allah jaga kita seperti mana kita jaga Allah. Dalam hadis kan ihfazullah
yahfazuka. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Salah satu nak jaga Allah, melaksanakan solat. Itu cara kita jaga Allah. Bukan kita jaga Allah tu Allah kita kepung Allah, tanya Allah apa khabar hari-hari kan. Tapi kita melaksanakan solat itu salah satu kaedah menjaga Allah. Ihfazullah yahfazuka, dan Allah akan jaga dia. So bila kita jaga solat akan jumpa dengan Allah, minta diampunkan dosa kita dan minta Allah jaga kita. Sebab tu dalam hadis Ibnu Mas'ud disebutkan bahawa siapa yang sembahyang subuh berjamaah ala dhaminallah, di atas jaminan Allah. Jaminan ni penting tuan-tuan, dia bukan benda yang remeh sebenarnya jaminan ni. Cuma kadang-kadang kita tak mendalami. Jaminan ni sangat penting. Kalau kita baca sejarah, ketika Nabi pergi Taif, Nabi nak masuk ke Mekah tak boleh. Nabi dah pergi Taif untuk berdakwah di sana, ingat orang Taif akan terima. Tiba-tiba dia tak terima, Nabi nak masuk tak boleh. Sebab waktu itu sistem di Mekah mesti ada seorang yang besar, orang bangsawan yang memberi jaminan kepada Rasulullah. Sehinggalah nama dia, Allahu Akbar, saya lupa nama dia. Dialah yang beri jaminan kepada Nabi. Untuk Nabi masuk. Kalau kita dapat jaminan Allah, itu benda yang sangat istimewa. Kerana jaminan itu macam kita masuk penjara, orang mai jamin kita, orang mai keluarkan kita. Itu maknanya benda yang besar. So sembahyang subuh berjamaah dijanjikan oleh Nabi, hari itu dia akan mendapat jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika seseorang solat di luar waktunya, maka solatnya itu naik ke langit dengan diliputi kegelapan. Siapa yang solat di luar waktu, wailul lil musallin kan, yang disebut oleh Allah, neraka wil bagi orang yang sembahyang, sembahyang di hujung waktu, sembahyang di luar waktu. Dia akan naik ke atas langit dengan diliputi kegelapan. Kemudian jika telah sampai ke atas langit tersebut, lalu dilipatlah solat orang tersebut seperti melipat kain yang robek, dan kemudian dipukulkan kepada pelaku tersebut sambil berucap, semoga Allah mengabaikan kamu sebagaimana engkau telah mengabaikan aku. Solat yang naik tadi tidak memberi apa-apa makna. Sehingga dikata semoga Allah mengabaikan kamu sebagaimana engkau telah mengabaikan aku. Allah mengabaikan kita, Allah tak pandang kat kita. Dalam satu hadis memang ada satu kelompok yang Allah wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim wala yukallimuhum. Allah tak tengok, Allah tak mau berhujah, Allah tak mau membersihkan dia. Ada satu kelompok, maknanya Allah tak peduli pun. Kita duk pergi merayu dekat Allah, duk cerita kat Allah, Allah buat tak nampak, buat tak dengar aja. Ingat kalau kita di dunia ni, kalau kita jumpa pemimpin duk pergi merayu mengadu kat dia, dia buat tak tahu, dandang kita marah. Ni esok macam itulah keadaan dia. Kelompok yang Allah tak pandang, Allah tak membersihkan, Allah tak berhujah, iaitu kelompok orang yang mengabaikan ataupun solat dalam keadaan di luar waktu. Dia solat-solat juga, tapi solat tak boleh menjaga dia. Ini yang saya kata tadi, ada orang solat tapi solat tak diterima. Solat itu melaknat dia. Dia macam orang baca Quran. Ada orang baca Al-Quran tapi Al-Quran melaknat dia. Tuan-tuan ingat tak kisah Khawarij? Khawarij ni satu kelompok yang ekstrim. Mereka bukan orang lekeh-lekeh macam kita, tapi mereka ni orang yang betul-betul taat kepada agama sehingga melebihi hak yang sepatutnya. Taksub. Mereka punya cogang kata, la hukmu illallah. Tidak ada hukum melainkan hukum Allah. Jadi apabila Muawiyah, Ali, Abu Musa Asy'ari dengan Suhail bin Amru buat perjanjian, dan perjanjian itu tidak menggunakan kaedah la hukmu illallah, maka mereka menuduh kafir. Ini geng-geng taksub. Kan? Taksub sehingga keluar daripada batasan agama. Jadi orang yang solat tapi solatnya tak boleh nak melindungi dia, maka dia juga akan termasuk di kalangan orang yang tidak
mendapat jaminan Allah dan mengabaikan dia. Menurut riwayat Abu Daud dalam kitab sunannya daripada Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, salasatun la yuqbalullahu minhum salatahun. 3 golongan yang Allah tidak terima solat dia. Man taqaddama qauman wa hum lahu karihun. Yang pertama, wa man ista'bada muharriran wa rajulun atas salah dibaran. 3 tuan-tuan, yang mana Allah takkan terima solat dia. 3 golongan yang tidak akan diterima Allah akan solat mereka, iaitu yang pertama, orang yang tampil menjadi imam sesuatu golongan tetapi mereka tidak menyukainya. Dia naik jadi imam tapi makmum di bawah tak suka. Ini di antara sebab tu kita mengaji adab bab qaul tam, bab ukun sembahyang berjemaah. Dia akan senaraikan imam-imam yang ranking imam tu. Kita sebagai orang luar, macam saya sebagai orang luar, saya tak boleh senang-senang naik jadi imam. Jemaah pun tak boleh nak naik jadi imam kecuali mendapat keredaan daripada jemaah. Khususnya pada imam yang bertugas pada hari itu, mungkin dia nak bagi giliran, nak bagi pada orang lain. Kita tak boleh senang-senang. Sebab kalau kita jadi imam, orang tak suka. Mungkin kalau kita jadi imam, dia ni kalau jadi imam lambat jenuh lah aku. Kan? Tadi saya di expo tadi ada orang tanya, kalau kita sembahyang Jumaat, tiba-tiba Jumaat tu lambat, dia nak keluar cepat, nak pergi mungkin nak naik kapal terbang kan, nak pergi mana-mana urusan, boleh tak kita tinggalkan Jumaat tu? Sini kita kata peranan imam tu. Kan, peranan khatib apa semua tu, sebab bila kita dalam jumlah yang ramai, masing-masing mempunyai hajat yang tersendiri. Hak kita geng-geng pencin tak apa lah, kan? Sebab tu isu ni, bergaduh ni tak habis. Kan? Hak geng pencin nak lama, hak geng kerja nak cepat. Akhirnya berlaku perselisihan, lari sana lari sini. Sebab tu kita tengok sini, mesti nak jadi imam ialah golongan yang disukai oleh ahli qaryah tu. Tak boleh kita main naik jadi imam. Sedangkan ahli qaryah tak suka, maka Allah tak terima solat dia. Solat imam tadilah, solat makmum Allah terima. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang memperbudakkan orang merdeka. Dia mempermain-mainkan orang yang merdeka. Orang tu merdeka. Bila merdeka, dia ada hak dia. Darah dia dijaga, hartanya dijaga, tubuh badannya dijaga. Tak boleh buat sewenang-wenangnya. Bahkan nak membunuh dia, nak mengambil nyawanya lagi tak boleh, sebab dia orang yang merdeka. Kalau hamba ni dia lain sikit. Hamba ni dia kesemua milik tuan dia. Badan dia milik tuan dia, harta dia milik tuan dia, semua dia tak ada apa-apa langsung. Tapi bila orang merdeka yang ada hak tadi, tiba-tiba kita memperhambakan dia. Kan, contoh kita ada orang yang bekerja dengan kita, dia orang merdeka, cuma dia kerja dengan kita. Tiba-tiba dia kerja dengan kita tak bayar gaji. Kita kalau dia warga asing, kita pegang pasport dia, kita menzalimi dia. Sedangkan dia orang yang merdeka, bukan dia hamba. Hamba ini peperangan ataupun hutang ataupun dibeli di pasar-pasar hamba. Lah tak ada dah kot musim tu. Jenis itu tak ada dah sekarang. Jadi dia datang bekerja dengan kita dengan keadaan dia sebagai orang yang merdeka, maka kita memperhamba, memperbudakkan dia, memperhambakan dia. Gaji tak bayar, ugut nak hantar dia ke immigration, pasport dia kita pegang. Maka itu pun orang yang solat Allah tak terima. Walaupun dia warak macam mana pun, rajin sembahyang macam mana pun, tapi dia memperhambakan orang, maka dia dikategorikan orang yang Allah tak terima. Baik, itu kita tengok dalam hadis lain, Nabi suka bayar upah seseorang itu sebelum peluhnya kering. Kan? Ada dalam riwayat Abi Daud itu ada disebutkan. Nabi akan bayar upah kepada pekerja tu sebelum peluhnya kering. Kita suka tangguh kan. Sepatutnya hak tu jadi milik dia pada hari ini, kita bayar minggu depan. Maknanya kita sengaja memperhambakan dia. Dia pula nak melawan dengan kita, tak boleh, gaji tak bayar lagi. Kan? Lawan aku, gaji aku tak bayar. Jadi kita memperhambakan dia. Maka solat kita pun tidak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, dan seseorang yang mendatangi solat
tapi waktunya telah lewat, telah habis. Waktu telah habis, dia semayang di luar waktu. Tapi ini maknanya tuan-tuan, ini dia lakukan dengan sengaja. Kalau tak sengaja tak apa. Tak sengaja dipanggil kita qadha lah. Kerana contoh kita tertidur. Okey. Tak apa, dia tertidur. Rufi'al aqlamu ala salasatin, kata Nabi. Diangkat pen, tidak ditulis dosa dan pahala dalam keadaan tiga keadaan. Yang pertama, tiflu hatta mumayyiz, budak-budak sehingga dia hantar dia ni, dia mumayyiz, dia boleh membezakan. Selagi dia masih belum baligh, dia dianggap sebagai tidak bersalah, tidak berdosa, tidak ditulis. Yang kedua, al-abdu hatta seorang hamba sehingga dia merdeka. Ni kan al-aqlu hatta staiqazu, orang yang gila sehingga dia kembali sedar. Masa gila segala kesalahannya tidak dibuat, tidak ditulis. Lepas tu an-naim hatta taskazu, orang yang tidur sehingga dia terjaga. Tiga keadaan ini, budak, gila dan juga tertidur, tidak dianggap sebagai dosa. So kalau kita tertidur sehingga tertinggal waktu sembahyang, maka kita kena qadha dan dia tak termasuk dalam kategori ini. Maknanya dia sembahyang di luar waktu tetapi dengan alasan dia tertidur, itu cerita lain. Ini dia datang dalam sembahyang dalam keadaan di ujung-ujung ataupun dah di luar waktu. Dia sengaja melewat-lewatkannya, maka sembahyangnya itu adalah sia-sia. Dan sabda Nabi SAW, man jama'a baina salataini min ghairi uzrin. Min ghairi uzrin itu kata kunci dia. Faqad ata baban aziman min abwabil kabair. Rawahul Hakim bis sanadid dhaif. Sanad dia dhaif. Barang siapa yang mengumpulkan dua solat tanpa berhalangan. Dia mengumpulkan dua solat, dia qadha kan? Dia qadha zuhur, dia qadha asar sekali. Dia sengaja tanpa halangan. Maka sesungguhnya dia telah mendatangi pintu besar dari pintu-pintu dosa besar. Sembahyang tuan-tuan tapi berdosa. Sembahyang tapi tak dapat apa-apa pahala. Sembahyang tapi sembahyang itu melaknat kita balik, itu yang dipukul kita dengan solat kita tadi itu. Maknanya sembahyang yang tidak diterima. So jenis-jenis macam ni lah, kadang-kadang dia sembahyang tapi akhlak dia, kelakuan dia tak menunjukkan etika ataupun akhlak dia sebagai orang yang sembahyang. Hadis dengan sanad yang tidak kuat atau dhaif. Maka kita bermohon kepada Allah berupa taufik dan pertolongannya. Sesungguhnya Allah Maha Pemurah, Maha Murah dan Maha Mulia, dan Dia Maha Pengasih daripada orang yang pengasih. Ini tuan-tuan di antara benda yang saya suka sebut ni tuan-tuan. Kita manusia memang ada limit dia. Malam tadi saya pergi ke satu ada satu kampung lah. Dia minta tolong sebab dia kata dia dah pelbagai-bagai cara dah dia ada guna. Tak selesai-selesai gak masalah dia. Sampai nampak dengan muka yang kusut kan, muka yang pucat kan. Dia kata, ustaz nak buat macam mana ni, dia kata. Saya kata kita ni manusia ni ada limit. Kita boleh berusaha apa semua, tapi bila sampai satu tahap limit, maka kita hanya ada Allah saja. Sebab tu saya kata kat dia, kalau betul-betul kakak sakit, dah tak boleh nak buat apa dah, biarlah akak sakit itu dalam keadaan Allah redha. Sebab kita dah buat macam-macam dah. Kita dah usaha dah, berbagai-bagai usaha. Dia kata kat saya tu macam-macam dah, tapi tak mau juga. Jadi saya kata biarlah, kita anggap je inilah kaedah Allah Ta'ala nak bagi pahala kat kita. Kita bukan ada kemampuan. Hospital dah pergi, pakar dah masuk MRI apa MRI tu kan. Yang masuk dalam tu dah buat dah. Semua dah buat dah, tapi tak lega juga. Sakit tak dapat dikesan juga. Jadi dia kata apa yang patut dia buat? Saya kata kalau dah macam tu kita berserah. Hari-hari berdoa, hari-hari banyak berzikir apa dia. Anggaplah ini adalah kaedah Allah Ta'ala nak bagi pahala kat kita, ataupun Allah Ta'ala nak menghapuskan dosa kita. Sebab dia dah macam sampai peringkat kecewa, kerana dia rasa macam segala macam usaha yang dia buat tak dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. So saya cerita kepada manusia, kita ada limit, kita ada had dia. Sampai pada tertentu kita terpaksa kena berserah. Tak boleh lah, kita nak melangkaui batasan tu tak boleh dah, kerana Allah Ta'ala dah bagi limit kita usaha zakat itu. So tugas kita hanya berdoa sehinggalah
sampai masa sama ada sembuh ataupun kita mati dalam keadaan sakit tersebut. Kan saya cakap macam tu baru dia diam. Sebab sebelum tu dia menggelisah, dia kata macam-macam, dia cakap dah pergi sana sini. Inilah sebab tu dia kata tadi, maka kita bermohon kepada Allah berupa taufik dan pertolongannya. Sesungguhnya Allah Maha Murah dan Maha Mulia, dan Dia Maha Pengasih lagi orang yang pengasih. Mohon dia kepada Allah. Sebab tu kita tengok orang kalau kita meninggalkan solat yang dulu-dulu, yang sebelum ni kita tak sembahyang, di samping kita usaha untuk mengganti pelan-pelan, dalam masa yang sama kita beristighfar, minta ampun kepada Allah, kan? Kita berjanji kepada Allah tak mau ulang lagi. Sebab tu saya kata tadi, saya kata di Masjid Expo, saya kata kita lah satu-satunya agama yang nak bertaubat paling mudah. Duk tang mana dalam apa jua keadaan boleh bertaubat. Hadirkan perasaan saja niat nak tinggalkan, tak mau lagi, tak buat dah, maka itu dikira taubat bagi kita. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum. Lalu Allah akan mengampunkan dosa kita. Kita bukan macam agama lain, nak kena pergi confess, kena pergi buat pengakuan, kena pergi cium cincin, nak kena buat itu, buat ini, baru ampun dosa. Sedangkan kita agama paling mudah. Jadi apa-apa jua yang Allah Ta'ala timpakan pada kita, usaha sampai satu tahap kita berserah kepada Allah Ta'ala. Saya kata macam tu, baru dia rasa macam lega sikit lah. Sebab dia dah lama menderita sakit yang agak kronik lah, yang mengganggu kehidupan seharian dia. Saya nak cerita sini sebab berkaitan dengan akhir pada ayat tu. Dia kata, mohonlah pada Allah yang Maha Murah, Maha Mulia dan Maha Pengasih dari orang yang pengasih. Kita yang duk sembahyang hari-hari ni pun, yang kita tak tinggal setiap waktu ni pun, kita juga diminta untuk beristighfar, memohon kepada Allah. Sebab kita tak boleh nak confirm 100% solat kita diterima oleh Allah Ta'ala. Sebab itu kita tengok orang-orang tarikat, orang-orang tasawuf, mereka mengatakan dalam solat hadirlah khauf dengan rojak. Khauf bermakna takut Allah tak terima, rajak bermakna harap Allah terima. Macam mana? Kita buat sehabis baik dengan harapan Allah terima. Jadi kita akan buat sehabis baik untuk pastikan Allah terima, mengharapkan Allah terima. Dan kita takut juga walaupun kita dah buat sehabis baik, takut juga Allah tak terima akan solat kita. Lalu macam mana kita tampung kita punya solat dengan solat sunat, dengan perbuatan-perbuatan baik yang lain. Sebagai nak merasakan bahawa kalaulah Allah tak terima 100% solat aku tadi, at least sunat aku tadi ada, sedekah aku tadi ada, perbuatan baik aku tadi ada untuk menampung solat kita tu. Itu maksud raja dan khauf. Ni bagi orang macam kita yang selalu sembahyang ni. Hak tak sembahyang kita dah bincang dah di sini. Orang hak macam kita yang selalu sembahyang pun kita tak boleh confirm 100%. Buktinya Nabi sendiri bila dia sembahyang, walaupun Nabi manusia yang terbaik, dia tetap juga istighfar 80 hingga 100 kali sehari. Apa guna istighfar Nabi? Nak menunjukkan kerendahan hati dia, tawaduk Nabi, merasa bahawa masih ada lagi kekurangan pada diri dia, padahal dia sudah merupakan khairul anam, semulia-mulia makhluk. Tapi perasaan itu ada. Macam kita lah juga, kita dah buat sembahyang dah semua kan, tapi perasaan itu hadir juga dalam diri kita. So menyebabkan kita akan sentiasa berikhtiar, mencari jalan, mendalami, mentahsinkan solat kita, tahsin surah Fatihah, tahsin rokok kita, tahsin sujud kita. Sebab kita bimbang Allah Ta'ala tidak menerima solat kita. Itu kaedah yang kita boleh guna pakai. Baik, bila seseorang anak diperintahkan solat, ada masa sikit lagi. Bila seseorang anak diperintahkan solat, menurut riwayat Abu Daud di dalam kitab sunannya, bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, murru sabya bis salah idza balagha 7 sinin fa idza balagha 10 sinin fadribuhu 'alaiha. Rawahu Ahmad wa Abu Daud. Ini satu benda yang saya rasa ramai mak bapak lupa lah, kecuali ada juga lah. Kita jarang
aturkan anak kita macam ni. Perintahkanlah anak-anak kamu untuk bersolat jika mencapai usia 7 tahun. 7 tahun dah kena start ajar dia solat. Dan apabila telah berusia 10 tahun, maka pukullah ia kerana meninggalkan solat. Tengok kan? Kalau dalam hadis yang lain, wa'mur auladakum bis salah wahum abda'a sinin kan. Nabi ajar daripada awal supaya kita latih anak kita ni sekitar umur 7 tahun. Itulah sudah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kalau kita nak bawa anak mari masjid, bawalah anak yang berumur 6-7 tahun tu, bawalah ke masjid. Bawalah ke masjid. Saya kalau saya baca khutbah di Masjid Expo, saya baca khutbah di Masjid Expo, sebelum saya baca khutbah mesti saya sebut. Tuan-tuan yang bawa anak tu, pastikan duduk di sebelah anak, saya kata. Jangan duduk di tempat lain. Ayah duduk sini, anak duduk sana. Tu ke dia riuh macam pasar malam. Tapi kalau anak dengan ayah duduk sebelah, at least dia boleh tunjuk teladan yang baik. Anak nak cakap, kan? Ni dah anak duduk kelompok geng dia, ayah duduk sini, tu pun kalau ayah mari, kan? Lepas tu tengoklah, kita nak baca khutbah pun tak boleh, ngong-ngong. Allahu Akbar. Lala saya sebelum baca khutbah, saya pasti akan cakap 3-4 pesanan. Sebelum khatib memula khutbah, kita ingin pesan kepada sidang hadirin. Yang pertama, jangan bermain telefon. Tak telefon, dunia tinggal ke tepi. Yang kedua, pastikan penuhkan di dalam kawasan masjid ni. Dalam masjid, soft kosong tu penuhkan. Yang ketiga, jangan tidur. Dia kata, jangan tidur. Yang keempat, mana-mana ibu bapa yang bawa anak itu duduk di sebelah, supaya boleh memberi teladan dan tunjuk ajar kepada anak-anak etika dan adab di dalam masjid. Kan? Lepas tu tak lama kemudian masuk dalam Facebook, orang komplain kan. Ada orang komplain dalam Facebook kan. Khatib dah pesan dah dalam Facebook. Khatib dah pesan dah, kenapa jemaah tak mau ikut juga, kata. Bolehkah khatib pesan macam tu? Saya tak jawab, malah nak melayan kan. Sebab saya rasa benda tu sangat penting. Kerana kita nak beri tunjuk ajar tu umur 7 tahun pada anak kita. Kalau kita duduk sini, anak duduk sana, apa yang dia belajar, tuan-tuan? Kan? Saya perhati tengok di masjid, kalau anak duduk kelompok dia, tak ada apa pun pengajaran yang dia dapat. Bahkan dia seronok main masjid sebab apa? Jumpa geng. Kita semayang, dia berlari kat belakang sana. Dia rasa masjid ni bukan tempat dia untuk beribadat, tapi dia untuk cari geng dia. Jadi saya cakap macam tu, alhamdulillah lah, adalah 2-3 orang yang duduk sebelah anak-anak masing-masing. At least dia boleh bagi tunjuk ajar. Macam mana nak rokok, macam mana nak sujud. Sebab tu dia kata tadi, muru sabiya bis salah idza balagha 7 sinin. Jangan kita buat mari anak kita yang terlalu kecil, yang pakai pampers lagi tu, tak ada apa yang dia belajar. Bukan tak boleh, tapi dari segi sudut pengajaran yang dia nak ambil daripada masjid tu, tak ada. Dia pakai pampers lagi kan. Kadang-kadang dia lari sana sini, pijak cermin mata orang. Pernah bergaduh pasal cermin mata pijak, minta ganti balik kan. Sepak beg-beg duit orang, telefon orang. Jadi kalau nak mari tu, buat marilah umur 7 tahun. Ajar, latih dia sejak 7 tahun. Ini kita nak tengok, saya bukan nak komplain, tapi nak tengok dia buat mari seawal umur 4 tahun, 5 tahun, dan dia pula lepas duduk di sebelah geng dia, tak ada apa pengajaran yang dia boleh ambil. Budak-budak, kita nak salahkan nama pun budak-budak kan. Takkan kita nak marah dia, takkan kita tengah nak semaya, oi diam, tengah nak kata macam tu kan. Paling-paling dekat dengan masing-masing duduk mengata, kena orang tak tahan hati, merajuk. Esok tak ada dah, dengan anak tak ada, dengan bapak pun tak ada dah, habis. Sebab apa? Tak puas hati, masjid tak beri anak dia mari ke sekolah, mari ke masjid. So maknanya etika dan adab masjid bukan tak boleh mari, tapi marilah dalam keadaan dia dah mengetahui hal ehwal masjid. Sebab 7 tahun ini adalah umur yang terbaik untuk memperkenalkan dia dengan masjid. Tapi saya duk tengok, kita duk mari hak kecil-kecil. Hak kecil sungguh. Kita tengah sembahyang duk tunggu boyong. Duk tunggu boyong. Pakai pampers, kadang-kadang air kencing menjijik-jijik keluar pada punya pampers dia. Kecil sangat bagi saya, tak perlulah, sebab tak ada apa pengajaran pun yang dia dapat daripada datang ke masjid. Tapi 7 tahun Nabi dah suruh, bermakna 7 tahun adalah umur persediaan
dia untuk mengenali masjid. Dan lebih baik lagi sekiranya dia duduk di sebelah kita. Kita boleh ajar dia. Masa semayang buat macam ni, lepas semayang kena berzikir, doa, kita boleh ajar dia, boleh adabkan dia terus. Jangan kita tinggalkan dia. Jadi itu adalah benda yang sangat penting lah untuk kita sama-sama mengambil kira anak yang berusia 7 tahun dah start dah untuk bawa mari semayang ke masjid. Dan apabila telah berusia 10 tahun, maka pukullah dia. Pukul dalam keadaan tidak mencederakanlah. Pukul dengan kadar nasihat dia. Bukan pukul balun dengan besi paip tu kan. Lepas tonggeng-tonggeng. Pukul dalam keadaan kalau dia buat salah, kita ajar dia, kita bagi nasihat dekat dia. Kita ajar dia dengan cara sebaik. Sebab agama kita bila letak 7 tahun dan umur 10 tahun ini, mesti dia ada sebab yang kukuh bila Nabi meletakkan had umur 7 tahun sehingga 10 tahun tadi. Itu benda yang kita kata yang tersirat di sebalik arahan 7 dan juga 10 tahun. Dalam hadis yang lain disebutkan, insyaAllah kita tengok pada perjumpaan kita akan datang, murru auladakum bis-salah wa hum abna as-sab'in wadribu 'alaiha wa hum abna'u 'ashar. Wa farriqu bainahum fil madaji' rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Insyaallah pada perjumpaan kita akan datang kita bincangkan bilakah seseorang anak diperintahkan untuk salat. Insyaallah kita akan jumpa pada bulan Disember. Dah hujung tahun dah. Hujung tahun 2024 insyaallah. Jadi sangat itulah untuk malam ini, mudah-mudahan memberi sedikit maklumat dan pengetahuan ilmu untuk kita dan menambahkan lagi kekuatan kita, menambahkan lagi kerajinan kita untuk menunaikan kewajipan yang paling utama iaitu salat insya-Allah. Minta maaf sebarang kekurangan dan kesilapan. Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل وارزقنا فهم النبيين زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم انصر إخواننا وأخواتنا وأطفالنا من المجاهدين والمسلمين في فلسطين خصوصا من ولاية الغزة ومن لبنان ومن كل مكان وفي كل زمان على أعدائنا أعداءك عدي من اليهود والنصارى لعنة الله عليهم أجمعين واهزمهم وانصرنا عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita tutup pertemuan kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق هداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم.